Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan satu perkara yang sangat luar biasa tetapi ianya benar berlaku di bumi Nusantara, khususnya tanah Melayu ini. Jadi jika kita pernah mendengar, bagi mereka yang pernah belajar agama ataupun di sekolah menengah dahulu, ada satu tajuk berkenaan dengan mencari adat. Bila sebut tentang mencari adat ini, sebenarnya ianya merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku di luar jangkaan, di luar logik akal kita sebagai seorang manusia yang waras. Tetapi bumi barokah, bumi para wali, di bumi Nusantara inilah yang ramai para wali Allah yang mana kita sendiri tidak sedari mereka itu adalah wali ataupun kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya wali Allah ini bukanlah gila, tetapi dilihat seperti orang gila. Kadang-kadang kita tengok orang gila di tepi jalan, nampak je gila. Wallahu alam, kemungkinan besar mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bumi Nusantara ini dipenuhi dengan wali-wali Allah? Kerana bumi Nusantara ini telah ditaburi oleh keturunan mulia Nabi Muhammad SAW ataupun istilahnya disebut sebagai Ahlul Bait. Jadi di bumi tanah Melayu inilah kita banyak mendengar kisah-kisah yang luar biasa. Contohnya berkenaan dengan kisah-kisah terdahulu ulama-ulama Melayu dahulu, antaranya adalah Tokku Paloh. Tokku Paloh ni berasal daripada Terengganu yang mana merupakan seorang ulama dan juga mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Pertama sekali, kalau kita faham perkara yang mencari adat dibahagi kepada beberapa bahagian. Pertama sekali adalah istidraj, kemudiannya maunah, mukjizat dan juga karomah. Karomah inilah yang mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba-Nya, seorang kekasihnya yang mana berlakunya perkara yang sangat luar biasa. Merujuk kepada Tokku Paloh ataupun dikenali sebagai Muhammad Yusuf, nama sebenarnya, merupakan seorang ulama yang sangat ditakuti oleh British ketika itu. Berlaku satu peristiwa yang sangat mengganjilkan, sangat memelikkan ketika mana Tokku Paloh berjumpa pegawai British di atas sebuah kapal. Dalam kisah tersebut, Tokku Paloh dipanggil oleh British untuk satu rundingan yang mana pihak British ingin bertapak di Bukit Besar. Tetapi Tokku Paloh mengatakan bahawa boleh dengan satu syarat, kau bawalah Bukit Besar itu bersama-sama dengan kapal. So kau bawa baliklah ke negara engkau. Itu kata Tokku Paloh. Jadi Tokku Paloh membuat rundingan di atas sebuah kapal yang mana kapal ini adalah tempat mereka berunding, dan Tokku Paloh menunjukkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan karomahnya. Antaranya adalah kapal tersebut kepunyaan Tokku Paloh. Semasa mereka membuat rundingan, pegawai British tersebut sangat cemas kerana kerusi yang dia duduk itu tidak dapat bangun. Dia tak dapat bangun, seolah-olah melekat pada punggungnya kerusi tersebut. Jadi Tokku Paloh pun menyindir, tempat aku pun kau nak ambil, ini kerusi aku punya atas kapal pun kau nak ambil. Dan dikatakan juga Tokku Paloh bila serbannya disengitkan ke kanan, maka kapal pun mengikut sengit, dan juga ke kiri, kapalnya pun turut sengit ke kiri. Inilah satu karomah yang mana Tokku Paloh Allah anugerahkan kepada beliau, dan British sangat takut, sangat cemas dan lalu melarikan diri. Inilah antara karomah para ulama, para wali Allah yang sangat dikasihi olehnya. Dan kita pun biasa dengar pejuang-pejuang Melayu terdahulu seperti Mat Kilau, kan? Mat Kilau pun antara pejuang Melayu yang mempunyai karomah yang sangat luar biasa, boleh menggaibkan diri. Mat Kilau dikatakan pernah hidup 2 kali. Maksudnya mati kemudian hidup semula, ataupun hilang sebentar lalu muncul semula. Inilah bumi para aulia, yang mana bumi kita ini, bumi Nusantara, sehingga hari ini kekal aman dan damai kerana barokah para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk makluman anda semua, wali-wali Allah di seluruh dunia ini tidak akan pernah
hilang ataupun habis. Kerana setiap wali yang meninggal dunia, maka akan digantikan oleh wali yang hidup, wali yang seterusnya untuk meneruskan perjuangan menjaga dunia ini. Sebab itulah kita kena faham bumi Nusantara ini kenapa dipenuhi dengan para awliya, kerana akan berlakulah satu kebangkitan yang mana kita tak tahu bila, kita pun tak tahu di mana. Dan yang pastinya kalau korang tengok di setiap movie, mereka banyak berdialog mengatakan bahawa jom kita pergi ke timur. Persoalannya, kenapa mesti timur? Itulah banyak benda yang kita kena hadam. Antara lainnya adalah kisah Tok Kenali yang mana mempunyai ilmu lipat bumi. Dikatakan Tok Kenali solat Jumaat di tempatnya di Kelantan, tetapi pada masa sama ada orang nampak dia di Mekah. Adakah satu tipu daya ataupun macam mana? Wallahualam, inilah karomah para awliya, para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhir zaman nanti akan berlaku satu peperangan yang mana peperangan nyata dan juga peperangan gaib. Peperangan yang mengandungi dua pihak, yang mana pihak baik dan pihak yang jahat. Maka pihak yang baik ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan Allah akan datang. Manakala pihak yang jahat pula akan menggunakan sihir sebagai senjata mereka. Sebab itulah dunia kita sekarang ini dipenuhi dengan sihir yang kita tak nampak pada mata kasar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada akhir zaman nanti kita dilindungi dengan barakah Nabi Muhammad SAW dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita ditempatkan pada mereka yang benar, kerana pada zaman ini sangat susah untuk kita melihat kebenaran dan juga kebatilan. Hanya mata hati yang celik sahaja mampu untuk menterjemah pihak yang baik ataupun pihak yang batil. InsyaAllah nantikan perkongsian saya yang seterusnya, dan terus untuk follow perkembangan saya di Instagram, Facebook dan YouTube, dan jangan lupa untuk dapatkan karya terbaru saya, Malaka Has Fallen, Keruntuhan Sebuah Empire Agung. Assalamualaikum.